Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sama-sama mendapat kerahmatan, keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kuliah maghrib kita pada malam ni, marilah sama-sama kita mulakannya dengan Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعدد علم الله وزينة عرش الله ومداد كلمات الله بحق عظمة ذاتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang saya hormati pengurusi dan barisan kepimpinan surau ini, seterusnya tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan haji, tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat, sahabat, saudara yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih lagi diberikan istiqamah untuk terus melaksanakan tuntutan ibadah kepadanya, yang mudah-mudahan inilah gambaran yang menggambarkan keyakinan dan kesuburan iman yang ada dalam kehidupan kita. Kita beramal, kita beribadah bukan semata-mata dalam bulan tertentu pada detik waktu tertentu. Sebaliknya, selagi hidup, maka kewajipan untuk beribadah kepada Allah terus kita kerjakan. Yang mudah-mudahan istiqamah ini berterusan sehinggalah kita menghembuskan nafas akhir kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam ni tuan-tuan, kita akan sambung perbincangan kita dalam kitab Permata Ilmu Tauhid ini, ya, yang berkaitan dengan Jawharatut Tauhid. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita dalam tajuk yang ke-23 yang berkaitan dengan perbahasan wujud
qidam dan baqa. Sebahagian daripada perbincangan ini muqaddimahnya telah kita ikuti. Saya ulangi balik bait syair pengarang yang menyatakan fawajibun lahul wujudu wal qidamu kaza baqaun la yushabu bil adamu. Maksudnya, maka wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu wujud dan qidam. Begitu juga baqa yang tidak dicampuri dengan adam. Itu Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbahasan kita pada seri yang lalu telah kita pun menyatakan keyakinan bagi orang-orang yang beriman wajib meyakini tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Asbab wujud Maha Pencipta, maka wujudlah makhluk-makhluknya yang lain. Jika Allah itu tidak wujud, mustahil wujudnya kita dan makhluk yang lain. Kerana kewujudan kita bersebab ada dan wujudnya Allah yang Maha Pencipta itu. Dalam perbahasan meyakini wujudnya Allah, adakah kewujudan Allah yang telah kita bincangkan sebelum ini, yang diistilahkan dengan kalimah yang dibahaskan oleh para ulama ilmu kalam, ilmu tauhid, tentang istilah daur dan tasasul. Daur, benda yang berpusingan, yang berlingkaran, yang saling berkaitan antara satu sama lain, dahulu ataupun dahului, dahulu dan ada yang terkemudian. Adakah kewujudan Allah Subhanahu wa taala seumpama satu lingkaran yang seumpama itu? Adakah begitu? Contoh, wujudnya satu Tuhan lain, barulah wujudnya Tuhan berikutnya, wujudnya Allah yang awal, kemudian diikuti dengan wujud Allah yang kemudian. Adakah begitu rupa bentuk wujudnya Allah? Mustahil untuk digambarkan seperti itu. Ya, seumpama dalam bentuk lingkaran yang berkait antara satu sama lain. Ada yang dahulu, ada yang kemudian. Mustahil. Tapi itulah juga yang menjadi pegangan di kalangan mereka yang tersasar, yang sesat, dengan menyatakan wujudnya Allah, dia berkait ada wujudnya Tuhan lain dulu, barulah wujudnya dia yang ada seumpama satu pusingan, satu lingkaran. Atau adakah kewujudan Allah itu dalam bentuk yang dibahaskan sebagai tasasul, berantai, berkait antara satu sama lain. Wujudnya awal kemudian diikuti, ada rantai, ada rantaiannya, ada rangkaiannya. Adakah begitu kewujudan Allah Subhanahu wa taala? Seolah-olah macam ada Tuhan pertama, diikuti yang kedua, diikuti yang ketiga, diikuti yang keempat, seterusnya. Adakah begitu? Seolah-olah juga macam Tuhan itu beranak dan diperanakkan. Adakah begitu hal keadaan kewujudannya? Juga adalah mustahil untuk dikaitkan sama ada dalam bentuk lingkaran, bulatan, ataupun benda yang dalam bentuk garisan yang berantai antara satu lain, yang berkaitan antara satu sama lain, adalah sesuatu yang mustahil untuk disandar, dikaitkan dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan, itu sedikit rumusan dalam perbahasan kita pada siri yang lalu, dan kita terus sambung di halaman 106. Kata penyair lagi, hakikat daur, yakni yang dikatakan dalam bentuk lingkaran, bulatan itu, ia menyatakan tawaqqafu syai' ala ma tawaqqaf alaihi imma bimurtabatin au kathur, yang bermaksud tergantungnya sesuatu atas apa-apa yang dia tergantung di atasnya, ada kalanya dengan suatu tingkatan atau lebih.
Maknanya yang dikatakan lingkaran itu, bulatan itu berkaitan antara satu sama lain. Yang ini adakah yang dimaksudkan begitu hal keadaan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Manakala hakikat tawasul adalah tarattabu umuri ghaira mutanahiyah, yang bermaksud urutannya, rangkaiannya, beberapa perkara dalam keadaan yang tidak terhenti, seumpama rantai, seumpama rangkaian yang berkait antara satu sama lain yang tak terhenti. Adakah begitu hal keadaan kewujudan Allah, sama ada dalam bentuk daur, bulatan, lilitan, atau dalam bentuk rantaian yang berkait antara satu sama lain. Seterusnya tuan-tuan, mengenai sebabnya daur itu mustahil. Kita dah katakan yang cara kepahaman pihak tertentu, mazhab tertentu, kumpulan-kumpulan tertentu yang menyatakan dia dalam bentuk seumpama bulatan tadi, ia adalah sesuatu yang mustahil. Kerana apa? Adalah disebabkan lazim atasnya keadaan sesuatu yang tunggal mendahului atas dirinya, sambil dia juga didahului dengannya. Jadi kalau dalam bentuk bulatan, dalam bentuk yang dikatakan bulatan itu, dia ada kaitan dengan ada sesuatu yang mendahuluinya, kemudian ada sesuatu yang terkemudian, ataupun ada sesuatu yang ada kemudian lagi daripadanya, tapi saling kait-mengait dalam satu bulatan yang ada dalam bentuk yang seumpama itu. Dia dikatakan kewujudan Allah, jika nak diumpamakan seperti itu, adalah sesuatu yang tak boleh diterima oleh akal bagi orang-orang yang beriman. Maka jika kita mengharuskan bahawa, contoh yang diberi, Zahid menjadikan Amar dan Amar menjadikan Zahid, lazimlah bahawa si Zaid terdahulu atas dirinya, serta terkemudian juga daripadanya. Begitulah juga Amar. Jadi kalaulah Zaid awal, kemudian daripadanya Amar, kemudian dikatakan adakah antara Zaid dan Amar itu sesuatu perkara yang ada saling dahulu mendahului, atau ada yang terdahulu, ada yang terkemudian? Adakah begitu kewujudan Allah boleh nak diberikan sesuatu perbandingan dan perumpamaan? Adalah sesuatu yang mustahil dan tak boleh diterima oleh akal orang-orang yang beriman. Sebab tu kita dah sebutkan pada siri yang lalu, kewujudan Allah tak boleh disamakan dengan serupa dengan kewujudan makhluk, dengan kewujudan manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Maka makhluk kewujudannya ada berpunca dari awal, diikuti dengan yang seterusnya, diikuti dengan seterusnya. Begitulah hal keadaan makhluk-makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya dibahaskan tentang sifat wajib bagi Allah, bermula daripada sifat yang wajib, yakni wujud. Sifat wujud, para ulama berselisih pendapat dalam memahami maksud wujud itu. Mengikut pandangan Imam Al-Ash'ari, antara pelupur kepada perbahasan ilmu tauhid yang dalam bentuk dibukukan, dibahaskan, pelupurnya dikenali dengan Imam Al-Ash'ari dan Imam Al-Maturidi. Maka Imam Al-Ash'ari dalam membahaskan sifat wujud itu sebagai al-wujudu ainul mawjud. Maksudnya wujud itu adalah ain mawjud, ataupun
maujud itu sendiri. Maka wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tanpa permulaan, tanpa asbab, tanpa boleh dikaitkan dengan tempat, masa dan keadaan. Itulah yang dimaksudkan wujud bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud bagi kita kerana ada ayah dan ibu. Wujud ayah kita kerana ada datuk nenek kita. Wujudnya mak kita kerana adanya datuk dan nenek kita. Maka ada kewujudannya. Itu perumpamaan makhluk. Tapi kewujudan Allah itu ain wujud. Ia tak boleh nak diberikan sesuatu gambaran yang boleh untuk dibayang-bayangkan bagaimana hal keadaan kewujudan Allah atas dirinya sendiri itu tak boleh untuk kita membayangkan dia diserupa, disamakan seperti kewujudan makhluk. Yang maha mengetahui tentang kewujudan Allah sendiri. Bagaimana hal keadaan kewujudannya, Allah sendirilah yang maha mengetahui. Untuk kita sebagai makhluk, akal kita tak mampu untuk memberi persamaan, perumpamaan atau perbandingan tentang kewujudannya untuk dibanding-bandingkan dengan kewujudan makhluk-makhluk yang ada. Sebab itulah dikatakan oleh Imam Al-Asy'ari, wujudnya itu adalah maujudnya itu sendiri. Dan kita tak boleh untuk memberikan sesuatu perbahasan ikut logik akal atau teori-teori yang boleh untuk kita menyatakan sebagai suatu perkara untuk memberikan gambaran tentang kewujudan Maha Pencipta. Sekali lagi nak tegaskan, wujudnya hanya yang Maha berkuasa sendiri maha mengetahui tentang kewujudannya itu. Tak dikaitkan dengan masa, tak dikaitkan dengan tempat, tak dikaitkan dengan keadaan. Yang kait dengan masa, tempat dan keadaan sesuai untuk makhluk. Untuk Maha Pencipta tak boleh sama sekali untuk dikaitkan dengan perkara tersebut. Seterusnya tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terhadap ibarah Imam Al-Asy'ari ini pun diperselisihkan maksudnya. Memanglah sebab tu dalam perbahasan ilmu kalam ni suatu ilmu yang cukup halus, cukup memberikan sesuatu perbahasan yang cukup hebat dari kalangan ulama-ulama kalam dalam membahaskannya, lebih lagi ketika berdepan dengan pemikiran aliran falsafah yang mempersoal itu dan ini untuk membangkitkan kekeliruan yang ada. Namun di kalangan orang-orang yang beriman, mereka itu lebih berpegang kepada fakta, mengimani kewujudan Allah tanpa untuk menyoal selidik dan mengumpamakan sesuatu yang ada itu lebih selamat. Sebab itulah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam menegaskan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kaji, renung, selidiki hal-hal yang berkaitan dengan ciptaan-ciptaan makhluk Allah yang dicipta oleh Allah. Jangan kita kaji, jangan kita selidiki yang berkaitan dengan zat kebesaran Allah secara zatnya itu adalah tak upaya untuk makhluk mengkaji, meneliti hal yang berkaitan dengan zat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Ya tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perselisihan pandangan itu, sebahagian ulama menetapkan ibarah tersebut atas makna zahirnya, hingga dalam menghitung wujud itu sebagai sifat adalah dengan tasamuh, sebagai satu majaz, satu perumpamaan, kerana ia jatuh sebagai sifat pada semata-mata lafaz seperti yang diucapkan oleh Allah itu maujud. Ya tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Oleh itu di kalangan para ulama nak menyatakan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala wajib diyakini, wajib dipercayai tanpa untuk diperbahaskan tentang bagaimana hal keadaan kewujudannya, sebab kewujudan Maha Pencipta tak sama dengan kewujudan makhluk. Sebab tu kalau kita ingatkan balik cerita dan kisah dalam perdebatan antara Imam Abu Hanifah dengan golongan Ad-Dahriyun, orang-orang yang tak percaya sesuatu tanpa terbukti boleh dipegang, boleh dilihat, boleh didengar. Golongan Ad-Dahriyun mempersoalkan, kalau betul Allah itu ada, tunjukkan di mana kewujudannya. Maka secara logik akal, seolah-olah kalau benda tu wujud mesti boleh dilihat, boleh dipegang, boleh dirasa atau didengar. Ya, itu logik akal. Namun pintar dan hebatnya hikmah yang Allah kurniakan kepada Imam Abu Hanifah, yang dikatakan waktu perdebatan itu berlaku, umur Imam Abu Hanifah remaja, belum lagi ke tahap dewasa, baru dikatakan sekitar 9-10 tahun. Tapi Allah mengurniakan kepintaran yang sangat luar biasa dalam ia menjelaskan tentang kewujudan Allah kepada manusia yang tak percaya tentang kewujudan tanpa boleh dibuktikan, boleh dilihat, dengar ataupun boleh dipegang. Lantas antara yang digunakan secara logik akal oleh Imam Abu Hanifah bertanyakan semula kepada Ad-Dahriyun tentang pertanyaannya, kamu boleh bergerak, boleh melihat, boleh mendengar kerana apa? Dikata kerana adanya kehidupan, adanya nyawa. Lantas Imam Abu Hanifah minta daripadanya, kalau boleh kamu tunjukkan di mana nyawa kamu sekarang. Ia juga tak boleh nak membuktikan untuk dipegang, didengar atau dilihat. Tapi dia bergerak, dia bercakap, dia mendengar, membuktikan dia masih hidup dan bernyawa. Tapi dia tak boleh nak membuktikan kedudukan nyawanya itu adakah di kepala, di tangan, di kaki atau di anggota mana. Tak boleh nak dibuktikan melalui panca indera yang ada, sama ada boleh dilihat atau dipegang atau didengar. Maka apabila Ad-Dahriyun tak boleh memberikan jawapan untuk membuktikan sesuatu kewujudan itu perlu dibuktikan, yang boleh dikesan oleh panca indera, maka Imam Abu Hanifah menegaskan, kalaulah kehidupan kamu itu pun tak boleh dibuktikan di mana kedudukan nyawanya, Allah lebih hebat dari itu. Yang wajib untuk diyakini kewujudannya, tapi tak boleh dibuktikan tentang untuk menggunakan panca indera sebagaimana akal manusia membuktikan sesuatu wujud, sesuatu makhluk itu perlu dibuktikan dengan oleh panca indera, boleh dipegang atau didengar atau dirasa dan seumpamanya. Oleh itu tuan-tuan, dalam perbahasan inilah sebab tu dari kalangan para ulama membahaskan adalah menjadi sesuatu kewajipan dalam mempercayai, mengakui, meyakini kewujudan Allah. Allah wujud, maka terimalah hakikat Allah itu sebagai mawujudnya, kewujudannya tak sama seperti kewujudan makhluk. Seterusnya, sedangkan para pentahqiq seperti Imam Sa'di, dalam masa yang sama dalam perbahasan ni, para ulama yang lain dalam membahaskan lagi untuk mendetailkan dan menjelaskan, seperti Imam Sa'di hafizahullah dan lainnya dalam memberikan pentakwilan ibarah Imam Al-Asy'ari itu dengan mengatakan, bukanlah yang dimaksudkan itu ain secara hakikat, akan tetapi maksudnya bahawa bukanlah wujud itu lebih atas pada luarnya sekiranya sah melihatnya.
ya tuan dan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ini dalam bentuk yang juga dalam menggunakan bahasa yang lebih falsafahnya itu, kalau boleh dilihat pun bukannya sesuatu yang ada kerana ada sesuatu benda yang ada atasnya atau yang adanya mendahuluinya. Maka dengan perbahasan ini untuk menjawab tentang yang kaedah daur itu pun tak boleh diterima, kaedah tasasul itu pun tak boleh diterima. Kalau boleh dikesan, boleh dilihat, boleh dipegang pun tak sama. Tak ada sesuatu yang mendahuluinya atau tak ada sesuatu yang berantaian dengan kewujudannya itu. Itu dalam perbahasan Imam As-Sa'di untuk menjelaskan lagi tentang penafian ataupun memustahilkan konsep ad-daur dan konsep at-tasasul. Daripada penegasan itu, ia juga memberikan jawapan ad-daur itu dia mustahil bagi Allah, at-tasasul itu juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ini, maka di dalam menghitung wujud sebagai sifat bukanlah dengan tasamuh sebagai satu majas tadi, kerana cukuplah pada sifat itu ada perbezaan dengan maujud miski, tidak lebih pada luarnya. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala nak menegaskan bahasa yang lagi mudah untuk dipahami, wujudnya Allah tak sama wujud ni makhluk. Itu lagi mudah untuk kita faham. Wujud makhluk kita sebagai anak kerana ada ayah dan ibu. Wujudnya anak kita kerana adanya kita dan isteri. Tapi wujudnya Allah tak boleh disama dengan kewujudan makhluk. Wujudnya makhluk bertempat, berkeadaan dan dikaitkan dengan masa. Wujudnya Allah mustahil untuk dikaitkan tempat, keadaan dan masa. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-hal wajibah lizzati ma damatiz zat hal kauni tilkal hal ghaira mu'allalatin bi'illatin. Oh maaf, ada yang tertinggal. Perkataan daripada Imam Ar-Razi, Imam Fakhrul Razi, antara ulama yang terkenal dalam bidang tafsir dan juga perbahasan dalam bidang ilmu kalam. Kata Imam Ar-Razi serta beberapa ulama lainnya bahawa wujud itu bukanlah maujud, kerana harusnya sifat itu membezakan bagi mausuf. Jadi sesuatu benda yang sifat sesuatu yang digambarkan daripada sesuatu itu yang bersandar dengan sifat itu yang disebutkan sebagai mausuf. Ya, kalaulah contoh bola bulat, maka gambaran benda yang bulat itu boleh dibayangkan oleh sesuatu pemikiran manusia setelah dia melihat bola itu sebagai satu yang digambarkan dia adalah objek yang ada lilitan bulatan. Dan pastinya kalau namanya bola sepak takkan sama dengan bola rugby, takkan sama dengan bola untuk permainan netball. Walaupun nampak bentuknya, kalau bola sepak, bola netball tu bulatan ni sama, tapi jenis bola itu pastinya sesuatu yang tak boleh digunakan untuk satu permainan, menggunakan satu bola dalam pelbagai permainan di pengkhususan. Jadi itulah yang digambarkan sifat, mesti ada sesuatu gambaran yang menyifatkan sifat yang ada. Namun adakah begitu rupa hal keadaan wujudnya Allah boleh digambarkan dengan kewujudannya itu bagaimana? Adalah sesuatu yang tak boleh untuk diterima oleh akal bagi orang-orang yang beriman, bagi membayang-bayangkan dia seumpama seperti kewujudan makhluk. Berdasarkan pada inilah maka mereka pun mentakrifkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai
al-halul wajibah lizati madamatiz zat hal kauni tilkal hal ghaira mu'allalatin bi'illatin. Maksudnya, hal yang wajib bagi zat selama tetap zat itu dalam keadaan hal itu tidak diillahkan, disandarkan dengan sesuatu sandaran yang ada. Ya tuan dan Allah, maksud dari keadaan wujud itu ialah sebagai hal adalah bahawa ia merupakan tengah-tengah, yakni wasatiyah antara maujud dan ma'dum, berdasarkan qaul yang menetapkan, berdasarkan pandangan yang menetapkan adanya wasitah, yakni hal tersebut. Ya tuan dan Allah Subhanahu wa taala, maka dibahaskan hal itu sebagai wajibatun lizati madamati zat, adalah bahawa hal itu tetap bagi zat selama adanya zat tersebut, dan dikecualikan dengan perkataan kami yang tidak diillahkan, yang tidak dikaitkan dengan sesuatu illah atau sebab akan hal yang diillahkan dengan sesuatu illah seperti keadaan berkuasa. Maka sesungguhnya dia adalah hal yang diillahkan dengan sesuatu illah, yakni qudrah. Itu Tuhan nanti Allah Subhanahu wa taala dalam nak menjelaskan dalam penyataan yang disebutkan ini adalah sesuatu perkara yang berkaitan dengan hal ketetapan zat, yang dikata hal itu tetap bagi zat selama ada zat tersebut. Ia nak menggambarkan zat Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang tetap dan tidak boleh berubah hal keadaan yang berkaitan dengan sifatnya pada zat tersebut, kerana sifat yang ada pada zat yang kekal itu takkan sama dengan sifat yang ada pada sesuatu objek yang bersifat sementara. Contoh yang diberi tentang qudrah, kuasa. Adakah kuasa Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mendatang kemudian dari zatnya? Kalau kita buat perumpamaan makhluk, seorang bayi tak ada upaya ketika ia baru dilahirkan. Proses dia memiliki kekuatan, kuasa itu melalui masa, terikat dengan masa. Setelah ia melalui proses, sehinggalah mungkin seseorang yang dikatakan memiliki keupayaan diri setelah umurnya 17 tahun, 18 tahun, mungkin pada saat dan ketika itu ia memiliki kekuatan yang takkan sama seperti hal keadaan bayi yang baru dilahirkan. Kekuasaan, keupayaan, kekuatan fizikal pada makhluk itu benda yang mendatang. Adakah kekuasaan, kekuatan, keupayaan Allah seumpama makhluk, benda yang mendatang? Mustahil. Sebab tu hal keadaan zat itu, selagi mana tetap zat itu, ia tak boleh untuk diumpamakan sebagaimana hal keadaan yang diumpamakan kepada makhluk yang diciptakan di sisinya. Saya nak menegaskan untuk kepahaman yang lebih jelas kepada kita, sesuatu yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ia berdiri dengan sendirinya, itu segala-gala sifat yang ada padanya adalah kekal pada zatnya dan bukan benda yang baru mendatang. Benda-benda yang baru mendatang itu dikaitkan untuk makhluk. Dan yang berkaitan dengan kebesaran Allah, Allah Maha berkata-kata, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha berkuasa. Benda itu sedia ada baginya, bukannya sesuatu yang baru mendatang. Jadi kalau yang dikaitkan dengan makhluk, benda itu baru mendatang. Tetapi untuk Allah mustahil Allah memiliki segala-gala sifat-sifat yang ada itu
dikaitkan dengan sesuatu yang baru mendatang. Sebab tu kita dalam nanti apabila memperincikan perbahasan ini, qiyamuhu binafsih. Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa atas zat kebesarannya, yang tak boleh untuk kita umpamakan Allah Subhanahu wa taala walaupun kecil diperbandingkan dengan keadaan makhluk-makhluknya. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perumpamaan yang diberikan oleh pengarang ini tadi tentang sifat kudrah, kuasa. Adakah kuasa itu, adakah ia dikatakan sebagai sesuatu yang disandarkan, dikaitkan adanya satu illah atau sebab musabab yang ada? Adalah tidak boleh sama sekali untuk dikaitkan kekuasaan Allah itu kerana ada sesuatu sebab-sebab tertentu. Kalaulah kita boleh umpamakan sebagai makhluk, sebabnya manusia ada upaya, ada kekuatan, mungkin dulu kita tak upaya mengangkat bebanan berat yang mungkin melebihi 20 kilo, tapi melalui latihan, melalui proses, sehingga ia memiliki otot yang boleh upaya, sehingga mampu untuk mengangkat bukan 20 kilo, bahkan mungkin ratusan pound boleh diangkat. Tetapi benda itu melalui sesuatu proses, ya, melalui sesuatu yang dikaitkan dengan asbab, sebab, kerana latihan, kerana proses-proses yang ada, sehingga otot-otot manusia itu, makhluk itu akhirnya berupaya mengangkat bebanan yang begitu berat. Namun untuk Allah Subhanahu wa taala, kalau nak dibahaskan tentang kekuasaan itu, tak boleh dikaitkan dengan bersebab ataupun sesuatu yang dikaitkan dengan yang mendatang. Akan tetapi jika ada perselisihan ulama, khilaf ulama mengenai pengertian dari wujud, cukuplah atas mukallaf, atas orang-orang yang beriman. Ya tuan-tuan dan Allah, jadi kalau kita bahas itu dan ini, memang untuk perbahasan ilmu tauhid ini sesuatu perkara yang sangat-sangat berat, ya. Namun kita lihat apakah pandangan pengarang bagi kita orang awam ini untuk yang dikategorikan sebagai mukallaf dalam nak membahaskan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu. Orang mukallaf untuk mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala itu maujud, tanpa ada kewajipan untuk mengetahui bahawa wujud Allah itu adalah ain zatnya atau selain zatnya, kerana yang demikian adalah termasuk di antara kerumitan ilmu kalam. Kita nak bahas wujudnya Allah tu sebagai ain wujud ke, macam mana hal keadaannya, maka yang penting bagi orang mukallaf wajib percaya Allah wujud tak? Wajib yakin wujud. Bagaimana perbahasan untuk dibahaskan tentang ainul wujud dan seumpamanya terlalu rumit untuk memahami istilah dan konsep yang berkaitan. Cuma secara umum tadi, kewujudan Allah adakah boleh dikaitkan dengan seperti satu lingkaran bulatan? Tak boleh, mustahil. Ia umpama macam ada sesuatu yang dahulu dan terkemudian yang berkait dalam satu lingkaran, mustahil. Atau kewujudannya itu adakah berantai, bermula daripada yang awal, diikuti kemudian, diikuti lagi seterusnya. Tapi ia adalah sesuatu yang dikatakan macam mudahnya seolah-olah ada beranak dan memperanakkan. Adakah begitu? Mustahil. Sesuatu yang nak dikaitkan begitu rupa. Justru dalam membahaskan wajib tak percaya wujudnya Allah? Wajib. Bagaimana hal keadaan kewujudannya? Serahkan kebesaran, kehebatan, keagungan Maha Pencipta. Hanya Allah sendiri yang Maha mengetahui bagaimana hal keadaan kewujudannya. Dalam Al-Quran hanya sebut huwal awwal wal akhir. Dialah yang awal, dialah yang terakhir.
dan tiada yang terakhir lagi lebih terakhir daripadanya. Dia yang awal macam mana awalnya, dia saja yang tahu. Dialah yang terakhir, bagaimana pengakhirannya, dia juga yang maha mengetahui. Kita ada awal, kita ada akhir. Awalnya bermula dengan kelahiran, akhirnya dengan kematian. Nampak? Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang zahir, dialah yang batin. Bagaimana zahirnya, bagaimana batinnya, yang maha mengetahui Allah. Cuma zahirnya Allah itu boleh dilihat daripada penciptaan makhluknya. Seperti yang pernah kita sebutkan sebelum ni, untuk membuktikan wujud, yakin tak wujudnya Allah? Yakin. Sebab ada yang dizahirkan kebesaran Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Kita boleh lihat langit, bumi, manusia, pokok, haiwan. Semuanya itu memberikan gambaran tentang kewujudan Maha Pencipta. Dalam perbahasan ilmu kalam yang dikatakan min ghawamidhi ilmal kalam, ya, rumitnya perbahasan ilmu kalam. Demikianlah yang dikatakan oleh Syekh Sayyidi Muhammad As-Saghir. Yang ni dalam perbahasan Syekh Muhammad As-Saghir adalah membahaskan kepada kita tentang persoalan kewujudan kebesaran Allah itu adalah lebih selamat untuk memudahkan memahaminya dengan kita meletakkan percaya tentang kewujudannya, wajib yakin kewujudannya. Cuma tentang perbahasan yang berkaitan wujudnya Allah itu dari sudut ain zatnya atau selainnya adalah sesuatu yang begitu rumit, tak perlu untuk dipanjang lebarkan dalam perbahasan berkaitan dengan perkara tersebut. Seterusnya tuan-tuan, perlu diketahui bahawa wujud itu adalah sifat nafsiyah, yakni sifat yang berhubungan dengan diri atau zat, yang bersifat dengan diri atau zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perbahasan sifat Allah yang wajib 20 itu ada sifat nafsiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Jadi wujud itu dikategorikan sebagai sifat nafsiyah. Jadi kalaulah sifat nafsiyah itu secara pendetilannya mengetahui tentang hal keadaannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya, hanya Allah saja yang maha mengetahui tentang zat kebesarannya. Macam kita tentang hal keluarga kita lah sebagai contoh. Sudah pastilah kita lebih tahu, lebih kenal tentang diri kita dan keluarga kita berbanding isteri kita, berbanding jiran kita, kawan kita. Inilah yang nak diberikan satu gambaran kalaulah tentang sifat nafsiyah itu, zat diri sendiri itu sendirilah lebih tahu berbanding yang lain. Begitulah Allah lebih maha mengetahui tentang hal keadaan zatnya berbanding makhluk-makhluknya. Ya tuan-tuan, sebabnya demikian kerana diri atau zat itu tidaklah dapat dipahami kecuali dengan sifat tersebut. Jadi Allah sajalah yang maha mengetahui tentang sifatnya dan zat kebesarannya. Hanya dialah yang maha mengetahui tentangnya secara terperinci. Kita beri laluan untuk azan. Bismillah. Ya Rabbi, lakal hamd.
لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perbahasan wujud Allah Subhanahu wa taala yang telah pun dibahaskan oleh para ulama, membahaskan sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala itu dikategorikan sebagai sifat nafsiyah.
Ya, dalam perbahasan ilmu kalam, sifat wajib bagi Allah dibahaskan terbagi nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah. Maka inilah di dalam perbahasan bahagian yang dikatakan kategori 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka dikatakan sifat wujud itu adalah di dalam kategori sifat nafsiyah. Justru Allah Subhanahu wa taala sajalah yang lebih maha mengetahui tentang dirinya, zatnya, yang takkan mungkin diketahui oleh makhluk-makhluknya. Tadi satu contoh yang mudah untuk kita fahami, kalau diri kita dan keluarga kita, pastilah kita lebih tahu berbanding orang rumah kita atau jiran kita atau sesiapa yang bukan dari kalangan ahli keluarga kita. Pastinya pengetahuan dia tentang hal keadaan kita dan keluarga kita takkan sama sebagaimana kita yang mengetahui hal keadaan keluarga kita sendiri. Itu sebagai satu contoh untuk memberikan satu gambaran mudah untuk memahami fakta tersebut. Itu tuan yang hati Allah Subhanahu wa taala ditegaskan sebabnya demikian kerana diri atau zat itu tidaklah dapat dipahami kecuali dengan sifat tersebut. Maka tidaklah dipahami akan satu zat kecuali dengan wujudnya. Itu tuan nanti Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dikatakan yang dimaksud dengan sifat nafsiyah. Jadi penyataan yang dikatakan sifat nafsiyah itu sifatun subutiyah yadulul wasfu biha ala nafsi zat duna makna zaidin alaiha. Maksudnya sifat yang mempunyai ketetapan yang penyifatan dengannya menunjuk atas zat itu sendiri tanpa ada makna yang lebih atasnya. Jadi tuan-tuan dan hadirat Allah, untuk lebih menjelaskan lagi tentang konsep ini berkaitan dengan hal sifat subutiyah ini yang dikaitkan dengan nafsiyah tersebut, kita akan sentuh pada CD akan datang insya-Allah. Yang baik datangnya dari Allah, segala kelemahan kekurangan datang dari saya mohonkan keampunan kepada Allah, kemaafan tuan-tuan jika sekiranya terkasar bahasa, terlanjur kata, apapun yang boleh untuk disimpulkan adalah lebih selamat dalam membahaskan perkara ini. Kita meletakkan wajib untuk meyakini tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala tanpa untuk kita rumitkan tentang perbahasan itu, kerana kedudukan kita sudah pastilah tak sama seperti yang dibahaskan dengan secara mendetail oleh ulama-ulama salaf dulu. Oleh ulama-ulama yang lebih awal dulu yang membahaskan perkara ini, untuk lebih lagi nak berdepan dengan segala kekeliruan, keraguan yang dibangkitkan, yang dimunculkan, yang diwujudkan oleh golongan falsafah. Lantas mereka pun memberikan penjelasan secara mendetail supaya kewujudan Maha Pencipta itu tak sama dengan kewujudan makhluk-makhluknya. Allahu a'lam ma a'lam wallahu khairum mimma la a'lam. Jika ada perbincangan tuan-tuan, kalau saya boleh bagi respon dengan izin Allah, saya cuba. Tak mampu, mohon tangguh, minta maaf banyak. Wallahu a'lam. Ya, saya isu kalimah Allah telah berlaku perbahasan itu dan keputusan itu sejak 1986. Dalam ketetapan mahkamah, penggunaan kalimah Allah untuk semenanjung Malaysia hanya untuk orang Islam semata-mata, manakala masyarakat yang berada di Sabah dan Sarawak yang dikatakan
penggunaan kalimah itu telah pun digunakan lebih awal sebelum kemerdekaan, lantas diberi pengecualian. Kalau kita melihat kepada sejarah kemanusiaan, kalimah Allah, Rabbi, Ilah, khususnya di kalangan bangsa Arab kuno, kalimah itu telah pun wujud dan dipakai. Cuma dalam perbahasan kita yang berada di Malaysia ini, bolehkah kita pertahankan jika kalimah itu digunakan oleh bangsa lain dan agama lain untuk kita pertahankan maksud kalimah Allah yang dimaksudkan di dalam tulisan mereka itu? Adakah membawa maksud wujudnya Allah Esa itu, atau wujudnya Tuhan-Tuhan yang pelbagai yang dimaksudkan Allah? Yang inilah memerlukan kepada penegasan dan keilmuan. Jangan sampai kalimah, gunakan kalimah Allah namun dimaksudkan kepada benda-benda yang menggambarkan kesyirikan, dan itu yang akan dipahami oleh orang Islam. Rosak. Tugasan orang Islam untuk menjelaskan kalimah Allah bukan seperti yang didakwa oleh mereka yang menggunakan kalimah itu dalam catatan penulisan mereka. Jadi kita dalam hal ini mudah-mudahanlah dikatakan perkara ini akan dibawa dalam persidangan raja-raja untuk diteliti balik. Kalaulah ada satu keputusan yang baru untuk penggunaannya itu khusus di Malaysia hanya untuk orang Islam saja, barangkali itu lebih melegakan. Tapi kalau mengekalkan keputusan mahkamah yang ada, tugas kita nak mempertahankan kalimah tersebut untuk benar-benar menepati konsep tauhid sebenar. Ini tugasan orang Islam, supaya generasi akan datang tak semudah kata, orang lain pengguna kalimah Allah, kenapa kita tak boleh terima agama dia? Atas nama sebut Allah yang dengan kalimah yang sama, adakah konsep akidah yang sama? Tak. Bahayanya di situ. Kalau pemahaman itu menyatakan bahawa nanti tak mustahil, semua agama sama. Dia Kristian guna Allah, kita Islam guna Allah, apa masalah? Itu pun bahaya. Sehingga kita kata tak ada beza, mereka pun sebut Allah. Kenapa kita nak beza-bezakan antara agama yang ada kat Malaysia, kalau semua dah gunakan kalimah Allah yang sama? Itu pun suatu benda yang sangat berbahaya. Wallahu a'lam. Allahu a'lam a'lam wallahu khairum mimma la a'lam. Allah ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.